بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Man tahallama bihulmin lam yarahu kullifa an ya'qida baina sha'iratayn wa la yaf'al. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أو كما قال." hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Man tahallama bihulmin lam yarahu." Barang siapa yang mengaku dia bermimpi, sebenarnya dia tidak bermimpi seperti yang diceritakan. Kullifa an ya'qida baina sya'iratayn. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan paksa dia, akan diberatkan kepada dia, akan dipaksa dia supaya dia ikat 2 biji syair. Wala yaf'al, dan sekali-kali dia tak boleh buat benda tu. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, barang siapa yang bohong, itu maksud dia. Barang siapa yang bohong, dia sebenarnya tak mimpi pun. Dia buat cerita ke orang, kata dia mimpi macam ni, macam ni, macam ni. Yang tujuannya tersembunyi. Dia tak pernah mimpi pun jumpa Nabi, misalnya. Dia duduk habang ke orang, kata dia mimpi jumpa Nabi, misalnya. Yang dia bila cerita kata dia mimpi jumpa Nabi ni, mungkin dia antara tujuan dia, mungkin supaya orang kata dia orang baik-baik, maka dia dapat mimpi jumpa Nabi. Barang siapa yang tak bermimpi, tiba-tiba dia pergi cerita ke orang kata dia mimpi, dia pergi buat cerita kata dia mimpi, kullifa an ya'qida baina sya'iratayn. Nabi SAW kata Allah Subhanahu wa ta'ala akan suruh dia ikat 2 biji syair, barli kecil daripada gandum lagi. Allah akan suruh dia ikat 2 biji gandum, kita kata senang. Allah Subhanahu wa ta'ala suruh dia ikat 2 biji syair ni, wala yaf'al. Nabi kata sekali-kali dia tak boleh buat, mustahil dia boleh ikat 2 biji syair. Tapi Allah akan suruh dia buat benda tu, benda yang dia tak mungkin boleh buat. Dengan kerana tak boleh buat benda Tuhan suruh buat, dia akan kena azab yang berat. Itu maksud dia.
Wa man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun. Dan barang siapa cuba duk curi dengar rahsia orang. Jadi kerja bangkit tidur pagi-pagi, tidur siasat nak ambil tahu rahsia orang tu, rahsia orang ni, curi dengar. Kerja dia macam tu. Kerja orang tak ada kerja. Nabi kata, man istama'a ila hadithi qaumin, barang siapa yang cuba duk curi dengar berita rahsia satu-satu kaum, satu-satu orang, wa hum lahu karihun, sedangkan orang tak suka dia tahu benda tu, dia duduk curi kutip benda-benda ni nak ambil tahu. Subba fi udhunaihi al-anuk yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, maka akan dituang ke dalam dua telinga dia timah cayang pada hari kiamat esok. Ambil biji timah tu, lebok bagi jadi cayang, tuang dalam lubang telinga dia. Sebagai balasan kepada dia di atas dunia dulu suka hidup kutip ambil tahu rahsia orang, sedangkan orang tak suka dia tahu benda tu. Kata Nabi, wa man sawwara surah uziba wa kullifa an yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikh. Dan barang siapa yang masa duduk di atas dunia, masa hidup di atas dunia ni, dia kerja duk lukis benda bernyawa. Lukis potret orang, lukis gambar rimau, suka duk lukis benda bernyawa. Barang siapa di atas dunia ni sawwara surah, suka duk lukis benda-benda bernyawa ataupun buat patung-patungan yang menggambarkan benda bernyawa. Hidup korek, akak kayu dan sebagainya, balik pahat buat lebih betul ni bagi jadi ayam bapa. Barang siapa yang buat kerja macam ni di atas dunia, uzziba, Nabi kata di hari kiamat dia tentu akan diazab oleh Tuhan. Wa kullifa an yanfukha fiha ar-ruh, bahkan Allah akan paksa dia hari kiamat esok suruh masukkan roh ke dalam benda yang dia buat ni. Walaysa binafikh, sedangkan dia mustahil boleh masuk roh dalam mana-mana objek yang dia buat masa di atas dunia. Tuhan suruh dia buat benda yang mustahil dia boleh buat. Tak boleh, dia kena azab terus. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada 3 benda yang nak disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis itu. Yang pertama, Nabi SAW mengingatkan kita orang Islam ni supaya ingat-ingat, jangan bohong. Jangan cakap bohong. Jangan duk buat cerita. Yang cerita itu cerita tak berasas, bermaknanya cerita bohong. Jangan buat kerja macam ni. Yang kedua, Nabi SAW ingatkan kita tak sah hidup ambil tahu rahsia orang. Itu rahsia dia, biar dia jaga rahsia dia. Bukan kerja kita hidup cari rahsia orang. Dan yang ketiga, Nabi SAW ingatkan kita, jangan kita cuba buat satu benda yang kerja tu, benda tu Allah saja boleh buat. Allah buat. Mana-mana makhluk Allah tiup nyawa pada dia. Manusia tidak boleh buat seumpama makhluk yang Allah buat. Kerana manusia selama-lama tidak akan boleh bagi nyawa pada siapa-siapa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa innal birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajul la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan wa innal kadhib yahdi ila al-fujur wa innal fujur yahdi ila an-nar wa innar rajul la yakzibu hatta yuktaba 'inda Allahi kazzaba. Atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kebenaran itu, sesungguhnya benar itu, dia menunjuk jalan kepada kebaikan. Nabi kata, inna sidqa, sesungguhnya benar tu, sesungguhnya orang yang benar.
yahdi ilal bir. Benar dia akan membawa dia kepada kebaikan. Cakap benar, berfikir cara benar, buat kerja yang sebenar. Orang yang betul, orang yang lurus, orang yang benar ni, kebenaran itu akan bawa dia ke syurga. Nabi kata, wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan membawa dia ke syurga. Wa innar rajul la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Nabi kata seseorang itu kalau sekiranya dia sentiasa benar dalam hidup dia, dia benar. Dia berdiri atas kebenaran. Kalau dia buat sesuatu benar. Kalau dia buat sesuatu tidak lari daripada jalan yang ditunjuk oleh agama. Kalau sekiranya dia sentiasa jaga kebenaran, Allah Subhanahu wa taala akan tulis dia seorang yang benar di sisi Allah. Dia ni Allah akan tulis di sisi Allah, ini manusia benar. Sebaliknya, wa innal kadhib yahdi ilal fujur. Sebaliknya, Nabi kata sesungguhnya bohong dia membawa kita kepada jahat. Kalau kita suka bohong, cakap bohong, sebar benda bohong, berita bohong dan kita suka dengan benda-benda pembohongan. Kalau sekiranya manusia ni selalu sangat terlibat dengan pembohongan, yahdi ilal fujur. Bohong membawa dia jadi jahat. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Jahat bawa dia ke neraka. Wa innar rajul la yakzibu hatta yuktaba 'indallahi kazzaba. Nabi kata dan sesungguhnya manusia yang selalu bohong, Allah Subhanahu wa taala akan tulis dia ni di sisi Allah sebagai orang yang pembohong. Bila Tuhan cop kata kita ni pembohong, habis tuan-tuan. Tak ada rahmat Tuhan mai ke kita. Tak ada. Macam zaman Nabi dulu, timbul satu orang. Orang panggil dia, sampai dipanggil dia Musailamah Al-Kazzab. Musailamah pembohong. Punca dia bukan ada apa. Punca dia kerana dia syok tengok Nabi. Musailamah Al-Kazzab ni punca dia syok tengok Nabi. Dia tengok Nabi dihormati. Dia tengok Nabi disanjung tinggi. Dia tengok Nabi orang sayang ke Nabi. Dia sengak-sengak simpan dalam hati. Dia teringin nak jadi macam Nabi. Dia tak simpan dalam hati. Dia teringin nak ikut Nabi. Tapi dia duk simpan dalam hati. Dia teringin nak jadi macam Nabi. Dihormati, disanjung tinggi. Dia teringin macam tu. Maka apabila Nabi SAW wafat, Musailamah Al-Kazzab terus declare, kata dia Nabi. Dengan tujuan-tujuan yang tidak baik, yang tersembunyi. Tujuan dia nak supaya orang mai ke dia, dia nak orang hormat dia, dia nak orang sanjung dia. Itu tujuan dia. Maka akhirnya dipanggil dia ni Musailamah Al-Kazzab. Musailamah pembohong. Bohong. Bukan Nabi, mengaku jadi Nabi. Yang kemudiannya diperangi dia ni dan dia mati dalam peperangan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maknanya ialah bohong, dusta ini sesuatu yang sangat tidak baik. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Atau kama qala hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, barang siapa yang tidak boleh tinggal cakap bohong ataupun beramal dengan sesuatu yang bohong. Siapa yang dalam bulan puasa dia tak boleh nak hindar diri dia daripada bohong, sebab dia sentiasa cakap bohong. Sampai mai bulan puasa pun duk bawa lagi perangai duk cakap bohong ni. Falaisa lillahi hajah. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala tak ada sebab Allah nak bagi pahala pada puasa dia ni.
fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, walaupun dia meninggalkan makan dan minumnya di bulan puasa, tak ada sebab Tuhan nak bagi pahala ke dia, kerana dia hanya puasa makan dan puasa minum, tetapi dia tidak boleh nak jaga diri dia, nak puasa diri dia daripada cakap bohong. Maka falaisa lillahi hajah, tidak ada sebab bagi Allah untuk nak bagi pahala di atas puasa yang dia buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bulan puasa nak metak apa hari dah. Kita ambil ingat benda-benda ni. Mana-mana daripada kita ni yang dah terbiasa dengan cakap bohong. Bulan puasa ni adalah satu-satunya bulan yang sangat-sangat berguna untuk kita latih diri kita, jaga diri jangan sampai berbohong. Kerana bohong membatalkan pahala puasa. Dia tak batal puasa, tapi dia membatalkan pahala puasa. Maka boleh penat, boleh lapang, boleh dahaga, tidak boleh pahala, tidak boleh keredaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi taufik dan hidayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan puasa kita tahun ni puasa yang selamat daripada melakukan benda-benda yang boleh menyebabkan hilang keberkatan puasa kita, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3. Kita masih lagi berada pada tafsir surah An-Nur, Suratul Nur Madaniyah, muka surat 130. Muka surat 130. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal. Maksud dia pada beberapa rumah, yakni masjid, yang telah izin Allah bahawa dita'zim akan dia, maksudnya dibesarkan akan dia dan dimuliakan dia, dan disebut padanya, yakni disebut pada masjid itu akan nama Allah dengan tauhid Allah itu, sembahyang baginya padanya dengan pagi-pagi dan petang. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Oleh segala laki-laki yang tiada melalai akan mereka itu oleh perniagaan, dan tiada melalai akan mereka itu oleh jual beli daripada zikrullah, dan mendirikan sembahyang dan keluar zakat. Ayat yang kita baca malam ni ayat 36 surah An-Nur. Allah Subhanahu wa taala nak cerita kepada kita tentang golongan yang mendapat nur ilahi, golongan yang mendapat hidayah Tuhan. Di antara golongan yang mendapat hidayah Tuhan itu ialah fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Di antara golongan itu ialah ayat 37 yang berikutnya kata rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Di antara golongan yang akan dapat petunjuk Tuhan ni ialah golongan yang tekun melakukan ibadat, iaitu semayang tak tinggal. Nak dapat hidayah Tuhan ni syarat dia nombor satu sekali, semayang tak boleh tinggal. Kalau semayang pun duk tinggal lagi, tak saya sembang pasal hidayah. Orang yang mendapat hidayah Tuhan ni ialah orang yang sungguh-sungguh dalam ibadat. Di antara tanda sungguh dalam ibadat itu, dia kata yang pertama, iqamis salah, semayang. Wa ita'iz zakah, tunai zakat. Kemudian ayat 36 patah balik naik ke atas, fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Golongan yang dapat hidayah Allah ialah golongan yang banyak i'tikaf dalam masjid, golongan yang bertasbih, golongan yang bertahmid, golongan yang pandai mengagihkan masa untuk ibadat dunia dan akhirat. Ni golongan yang akan mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala.
Dan tengok ayat Quran tu. Ayat 36, ayat 37. Ayat 36 tu nak cerita tentang hak 37. Jadi bila kita baca 36 tu dulu kita tak tahu apa dia nak abang. Bila baca ayat 37 baru tahu Tuhan nak abang rijalun. Tuhan nak kata ada orang-orang laki-laki yang mereka ni la tulhihim tijarah. Mereka ni menyaga, tetapi menyaga yang dia buat tak melalaikan dia daripada melakukan ibadat agama. Menyaga. Contoh kita tengok balik di dalam peristiwa Perang Tabuk. Perang Tabuk berlaku ketika negara dalam keadaan kemelesetan ekonomi. Negara tengah meleset ekonomi. Cuaca panas terik. Nabi SAW terpaksa juga turun untuk nak menghadapi musuh di satu kawasan yang bernama Tabuk. Tabuk dengan Madinah ni jauh. Tabuk dengan Mekah pun jauh. Dia duduk tengah-tengah. Keadaan panas terik. Tempat nak pergi perang pula jauh. Menyebabkan sebahagian daripada sahabat Nabi rasa berat nak pergi turun dalam perang Tabuk. Nak pergi turun perang pun berasa berat. Nabi minta pula derma sedekah daripada sahabat-sahabat untuk nak turun berjihad. Pula derma diminta pada masa ekonomi tengah teruk. Bila Nabi SAW minta bangun sahabat-sahabat Nabi ini seorang-seorang bagi berbagai-bagai jenis derma. Dalam ramai-ramai yang bagi derma tu Al-Abbas, pak penakan Nabi, dialah penderma yang paling banyak di dalam kumpulan sahabat-sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Abdul Rahman bin Auf dan lain-lain lagi. Al-Abbas merupakan penderma yang terbanyak dari segi jumlah derma. Tapi orang yang paling hebat dari segi menderma ialah Abu Bakar As-Siddiq. Pasal apa? Dia bagi tak banyak, tapi dia bagi semua harta dia. Saya dah terang banyak kali dah. Kita tak boleh nilai berapa jumlah dia bagi, tapi kita kena nilai berapa persen daripada harta dia yang dia bagi. Kalau satu orang yang ada duit 1 juta, dia bagi derma 50,000. Kita dengar 50,000 kita rasa besar. Tapi 50,000 kepada duit 1 juta sikit. Tapi satu orang yang hanya ada 10,000, dia bagi 8,000. Dia lebih kuat lagi daripada kawan ada 1 juta bagi 50,000. Pasal apa? Pasal hak dia bagi tu kalau dilihat dari segi persennya cukup tinggi. Dia bagi sampai 80% daripada duit dia. Kawan tu bagi berapa persen saja daripada duit dia. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, jumlah hak dia bagi, kalau nak banding dengan jumlah Al-Abbas bagi, jumlah Al-Abbas ni jauh lebih besar daripada jumlah yang Sayyidina Abu Bakar bagi. Tapi jumlah yang Sayyidina Abu Bakar bagi tu 100% daripada harta dia. Dia bagi semua. Al-Abbas bagi sebahagian kecil daripada harta dia. Apa yang kita nak bagi tahu di sini ialah apa? Yang menyumbang kepada peperangan Tabuk ni, yang menyumbang kepada Nabi SAW untuk tujuan perang Tabuk ni ialah sahabat-sahabat Nabi yang merupakan ahli perniagaan. Islam tidak larang orang berniaga. Tapi orang yang menyaga ni Tuhan kata rijalun la tulhihim tijarah. Iaitu laki-laki yang bisnes dia tidak melalaikan dia daripada agama Allah. Ini orang bagus. Menyaga-menyaga, macam semayang-semayang, derma pun kuat dan sebagainya. Ni orang yang Islam nak. Di antara ciri-ciri orang yang akan dapat hidayah Tuhan, di antaranya ni, orang yang menyaga tetapi perniagaan itu tidak melalaikan dia daripada ingat Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan bukan setakat itu sahaja, dia tekun dalam melakukan ibadah. Sembahyang dia jaga, zakat tak pernah dilupakan, i'tikaf dalam masjid, bertasbih, bertahmid, bertahlil dan sebagainya. Bahkan dia pandai agih masa di antara kerja-kerja duniawi dengan kerja-kerja ukhrawi. Dia pandai agih masa. Ini adalah orang-orang yang akan mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, ya khafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Bahkan depa ni takut akan hari kiamat, yang mana pada hari kiamat itu berbalik padanya oleh segala hati dan segala mata. Kerana takut hati sama ada lepas neraka ataupun akan masuk ke dalamnya. Dan takut mata daripada mana pihak akan ditarik dia. Dan datang suratannya adakah sebelah kanan atau sebelah kiri. Itu dia. Di antara orang yang akan dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang dia rasa tak selesa dengan apa yang dia buat. Kita ni tuan-tuan, kita ni selesa. Kita ni silap kitanya ialah kerana kita rasa selesa. Kita rasa, aku alhamdulillah semayang 5 waktu aku tak tinggal. 5 tahun dah aku tak tinggal semayang 5 waktu ni. Tak ada satu waktu yang aku qada. Kita rasa selesa dengan apa yang kita buat. Aku ni alhamdulillah lah seminggu adalah 3 kali aku pergi mengaji kita. Kita berasa selesa dengan apa yang kita buat. Dia kata aku ni alhamdulillah lah, aku duduk pergi masjid pun tak ada apa, kubur RM1 dalam tabung masjid. Kita berasa selesa dengan benda yang kita buat. Aku ni tak apalah alhamdulillah dah, dengan masjid pun aku rapat lah ni, apa keperluan masjid sikit banyak aku pun duduk tolong, kalau jumlah-jumlah balik pun banyak dah. Kita berasa selesa dengan apa yang kita buat. Alhamdulillah lah dalam setahun ni malam duk bangkit jugalah, duk buat sembahyang tahajud. Kita berasa selesa dengan apa yang kita buat. Alhamdulillah lah saya ni bulan puasa yang lepas-lepas dah ni, kira sebelum habis puasa dan dah khatam 2 kali Quran. Kita berasa selesa dengan apa yang kita buat. Tu silap kita. Memanglah benda-benda yang kita buat tu baik. Benda-benda yang kita buat tu benda yang agama suruh dan kita tak buat. Memang. Tapi tak boleh rasa selesa. Tak boleh. Sebab rasa selesa tu boleh menyebabkan kita tak tambah dah apa yang kita buat. Maka dalam ayat kita baca lah ni, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat 37 ni, Allah kata orang yang akan mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala di antaranya ialah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar, iaitu orang-orang yang depa ni hati depa ni sentiasa rasa takut. Walhal hak di atas tadi bagi tahu dah, depa ni tekun beribadat, semayangnya dah okey, zakat tak pernah mungkiang, i'tikaf dalam masjid, bertasbih, bertahmid, bertahlil, semua menyaga pun tak melalaikan depa daripada ingat Allah. Semua okey dah. Tapi masih lagi ada dalam hati depa ni yakhafuna yauman. Depa takut dengan satu hari. Hari apa? Hari tataqallabu fihi alqulub wal absar. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala boleh jadikan biji mata manusia ni berbolak-balik kerana rasa bimbang dengan keselamatan diri dia. Kalau dalam terjemahan kampung kita ni, dia kata biji mata jadi liang. Dia takut dengan hari di mana mata manusia ni jadi duduk tak diam. Hari di mana mata manusia ni takut duk tengok ni kok belah mana dia nanti nak kena tarik. Dan takut mata dari mana pihak ditarik akan dia. Takut ni duk di padang mahsyar esok ni tak tahu belah mana. Belah kanan ke dia nak mai tarik kita masuk neraka. Belah kiri ke dia nak mai rentak kita masuk neraka. Dia nak mai cekak daripada belakang ke nak hawin kita ke neraka. Ke dia nak mai cekak baju di depan macam nak bertumbuk dengan kita ke nak humban kita ke neraka. Hari tu manusia rasa dia tak selamat. Manusia rasa dia tak aman. Manusia tak tahu dia ni nak masuk surga ke nak masuk neraka. Tak tahu.
Dengan keadaan padang mahsyar yang manusia punya ramai, orang berdiri atas kaki kita, dengan air peluh duk nak tenggelam diri kita sendiri, dalam keadaan duk tunggu gilang noh nak pergi timbang amalan kita di neraca. Dengan sebelah sana duk nampak orang duk kena lintas titi siratal mustaqim, dengan hak sebahagian lintas sampai tengah jalan, besi hak duk cakok kiri kanan siratal mustaqim ni cakok dia bergedebak jatuh isi daging ke dalam neraka. Dalam keadaan macam tu, manusia ni jadi takut ni sampai Tuhan kata yakhafuna yauman, dia takut pada satu hari tataqallabu fihi al-absar. Pada hari tu biji mata ni tataqallabu, jadi naik turun bolak-balik duk beralih, tengok ke neraca, tengok ke titi siratal mustaqim, tengok ke orang duk tenggelam dalam peluh. Dia takut, hati dia cemas. Dia tak tahu dia ni sat lagi masa lintas titi siratal mustaqim tu boleh lepaskan nak jatuhkan. Hari tu dia takut. Manusia yang masa duduk di atas dunia ni, dia duk ingat dalam hati dia takut dengan hari tu, ini manusia akan dapat hidayah Tuhan. Dia rasa tak selamat. Dia tidur rasa tak apa nak jenera elok, tak apa nak nyenyak elok. Tidur tu duk berasa jaga celik jaga aku kena semayang. Ambil ayat semayang Allahu Akbar, tahajud 2 rakaat. Dia berasa tak selesa nak tidur. Pasal apa? Dia berasa dia tak sedia ni nak menghadapi akhirat. Ni dah kita jaga-jaga. Semalam semayang dah cukup. Berasa okey kita ni. Jaga tengok okey 3.5. Kalau semayang cantik, tetapi semayang dah semalam dah buat dah cukup. Kira aku ni okey ni, tak ke sebelah rumah tak mayang tu. Dia duk rasa dia tu okey. Maka orang yang akan dapat petunjuk Tuhan ni, yakhafuna khauf. Dalam hati dia ada rasa khauf, ada rasa takut dengan hak dia buat ni tak cukup lagi. Maka dengan kerana rasa takut tu akan memberi satu semangat kepada dia untuk nak buat lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut di sana esok tu rekod amalan nak main kok mana, nak main sambak dengan tangan kanan ke nak sambak tangan kiri. Dia takut. Hai tuan-tuan, benda tu kita duk baca lama ni. Ni rekod amalan ni dia main, dia terbang main kat kita tu. Tangan kita ni automatik. Hak kanan ke hak kiri nak sambak ni automatik. Tuhan dah tentu dah. Bukan kata siapa. Tak. Masa tu sendirinya kalau kita ni min ahli syaqawah, daripada orang-orang yang nak dapat susah di neraka, sendirinya tangan kiri pergi pegang. Bila tangan kiri pegang rekod tu tahu dah. Kamu min ahli syaqawah. Kamu ahli syaqawah. Orang yang akan dapat susah di neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, liyajziyahumullahu ahsanu ma amilu, supaya membalas akan mereka itu oleh Allah akan sebaik-baik balasan atas barang yang mereka itu buat amal. Itu dia. Orang yang mempunyai sifat-sifat tadi ni, tekun dalam ibadat, semayang, jaga, zakat, buat keluar elok-elok, i'tikaf dalam masjid bagi banyak, lebih-lebih lagi 10 yang penghabis dalam bulan Ramadan, bertasbih, bertahmid sentiasa, bawa kereta pun duk dengar zikir, munajat dan sebagainya. Orang-orang yang pandai bahagi masa untuk kerja dunia dengan untuk amalan akhirat. Orang-orang yang macam ni, liyajziyahumullahu ahsanu ma amilu, supaya membalas akan mereka oleh Allah akan sebaik-baik balasan atas barang yang mereka buat amal itu. Tuhan akan balas kebaikan mereka. Wa yazidahum min fadlih, dan menambah Allah bagi mereka itu daripada kurniaan Allah, lebih daripada balasan amalan qadar layak dengan kaya Allah, dengan kaya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan akan balas dekat depa ni, bahkan balasan Tuhan lebih daripada amalan hak depa buat. Tentang ini kita dah tahu lah. Tuhan ni kalau buat jahat, balas satu dosa. Buat baik, balas 10 pahala. Tuhan balas ni lebih pada hak manusia buat. Manusia buat kebaikan sekali, Tuhan bagi balasan 10 lebih daripada hak manusia buat. Patutnya buat baik sekali, balas 1 pahala. Tapi tak, manusia buat baik sekali, Tuhan balas 10. Kadar layak Tuhan bagi kat dia pada kelayakan dia, kerana kaya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kaya.
Satu kebaikan bagi 10. Berapa juta manusia Islam dalam dunia ni, berapa bilion manusia Islam dalam dunia ni, berapa banyak manusia Islam ada buat baik dalam dunia ni. Tiap-tiap saat, tiap-tiap minit, berapa ramai manusia Islam buat baik. Tuhan balas satu kebaikan 10 pahala. Tak jejak kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah Taala bagi rezeki kepada mereka yang dikehendaki dengan tiada hisab. Tuhan ni kalau dia nak bagi, tak kira. Manusia kalau bagi kira. Manusia kalau bagi kira, kita bagi ke orang tua kita pun kira. Bagi 150 sebulan. Kan? Bila bagi 200 lebih ni kali ni, kira lebih 50 ringgit kira. Dia bagi 150 sebulan kan. Bulan ni bagi 200 ni, bagi lebih ni. Dia bagi lebih 50 ringgit tu dia punya berkira tak tahu nak abang. Bulan lagi sekali 100 saja. Pasal apa? Pasal bulan lepas bagi 200. Dia kata potong balik 50. Berkira macam tu. Berkira sampai macam tu. Orang tua ni nak perbaik bangsa ayam, bangsa apa ni, bangsa kereta ke apa, nak perbaik reban ayam apa sikit, minta duit kat dia. Dia bagi tu, dia kata kat orang tua dia kata ni duit ni kira bulan depan potong. Berkira. Ni yang kata manusia ni dia berkira. Allah Subhanahu wa ta'ala pula macam mana? Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah dia nak bagi rezeki dekat manusia ni bighairi hisab, tak kira. Banyak mana Tuhan bagi. Ya Allah, tuan-tuan ni TV3 nak tunjuk jurnal alam apa kata ni, cerita tentang khazanah laut. Fikir macam tu, sakit kepala. Berapa zaman berzaman dah manusia duk turun ke laut tangkap ikan ni, sampai hari ni tak habis ikan. La ilaha illallah. Tak habis ikan ni. Lempar pukat dia tarik tu tarik ikan lah. Lempar pukat dia tarik tu tarik ikan lah. Dia ramai tunggu ikan ni. Bukan nelayan Kuala Muda saja. Bukan nelayan Sungai Cenaam, Sungai Aceh saja. Bukan nelayan Pantai Timur, Terengganu apa semua saja. Jepun pun berapa banyak nelayan mereka duk ada. Mereka punya pukat lagi kasar. Dia duk tarik. Tak habis. Kaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Kaya. Sampai hari ni di Merkit penuh ikan. Kalau tak ada tu bukan kerana ikan tak ada, kerana tak turun ke laut. Kalau turun bawa balik ikan. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Kaya. Dia kalau dia nak bagi bi ghairi hisab, Tuhan tak kira. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bahkan Tuhan kata pula, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau hangpa cuba nak bilang nikmat hak aku bagi, tak terbilang. Tak terbilang Tuhan bagi ni. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat sihat, hak tu je jumlah duk tulis, tak habis kita tulis ni. Nikmat Tuhan bagi kat kita ni. Nikmat boleh tidur. La ilaha illallah. Ada orang tak boleh tidur. Beralih kiri, beralih kanan, beralih kiri, beralih kanan, ambil bantai punggai pergi dinding, tak boleh tidur. Tak sudah keluar daripada bilik, keluar pergi tidur tengah-tengah rumah tu, buka kipas angin uyung macam kipas helikopter, buka tidur tak boleh tidur. Dah tak boleh tidur pun nak sembahyang sunat dak juga. Dia mengamuk, pi depan tendang tonggeng apa semua, tak boleh tidur. Tuhan tarik satu nikmat tidur Tuhan tarik. Nikmat kencing tu satu nikmat. Allah tarik nikmat kencing, berasa nak terkencing, pi pancuk dia tak mau keluar. Allahu akbar. Nak terkencing ni tak tahu nak abang dah punya nak terkencing, nak bangkit pergi ke pancuk tu, lari masuk pergi, tak ada tutup pintu pancuk, tak keluar apa. Tapi nak terkencing, tapi tak keluar. Allah tarik nikmat kencing. Allah 1001 kalau nak cerita. Nikmat Tuhan bagi kat kita, sedang tak sedang aja. Tapi Tuhan bagi ni, Tuhan aja yang mengetahui banyak mana. Kita cuba nak bilang tak dapat jumlah dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wallazina kafaru a'malahum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'an ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Dan segala orang yang kafir,
Amalannya, yakni amalan mereka itu, amalan puak-puak kafir itu daripada sedekah, wakaf, merdeka hamba, seperti saraf dengan satu tempat. Saraf ni apa? Kita bawa kereta di Lebuh Raya, tengah panas. Nampak lagu ada ayak depan tu. Wah, bahasa kita panggil. Fata Morgana. Kan? Nampak lagu macam ada ayak tu. Oh, Arab kata saraf. Kita duduk buat kereta tengah-tengah panas terik, nampak macam depan tu macam ada ayak. Tak ada apa. Depan lagi pula nampak ada ayak. Duk ada ayak. Sampai lah start. Tak ada ayak. Nampak aja, nampak tu lagu macam ada ayak. Bila pi tempat tu tak ada depan pula ada. Duduk hambat benda tak dapat. Maka Allah kata, yang kata orang kafir ni, kalau dia sedekah, kalau dia buat wakaf, kalau dia merdeka hamba, kalau dia buat apa kebaikan sekalipun, amalan yang dia buat ni seperti saraf. Nampak macam tu ya. Nampak macam baik, macam boleh pahala, tapi pi akhirat tak ada apa. Oh, dengar kata orang buat masjid, dia kafir tapi kaya dalam kampung tu. Kampung tu orang Islam buat masjid, dia kata tak apa. Ni kapet saya bagi. Dah kapet ambil duit dia dah pasang-pasang apa semua siap dah. Duk gaduh pula ni nak kutip derma pasal mikrofon dah. Tak apa. Set apa mau? Berapa? 25 berapa? Kita bagi 75,000. Dia hantar mai 75,000 punya speaker PA system ni pasang mai. Sampai sikit bunyi habis satu kampung. Punya bagusnya. Tuan-tuan ni dialog start tu Masjid Al-Bukhari. Masjid Yayasan Bukhari, Al-Bukhari Al-Umalai. Mikrofon dia, klip mikrofon tu sebiji harga 25,000. Ya Allah. Dia pun panggil saya pergi mengajar situ. Pergi abang kata klip mikrofon tu harga 25,000. Saya tak berani pergi. Tak ni silap. Kancing tak jatuh ke mana kan nanya jual kereta kita. Takut. Ada yang mahal sampai macam tu. Kita ingat 25,000 sekali lah dengan set PA kita dah. Klip mikrofon saja 25,000. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang kafir ni kalau dia bagi benda seumpama tu, sekalipun kapet satu masjid dia bagi, kemudahan PA system dia bagi, dia kata kipas angin buat apa? Kipas angin bukan sejuk, dia pasang aircon di masjid lagi. Dia buat ni semua berasa lagu macam kebaikan lah dia buat tu. Buat untuk tempat orang nak sembahyang. Dia duk ingat dia nak boleh kebaikan. Rupa-rupanya benda tu jadi saraf. Nampak aja macam ada ayak, pipi tak ada ayak. Nampak macam kebaikan, macam boleh pahala. Pipi akhirat tak ada pahala. Maka sangka akan dia, yakni orang yang merdeka, kata ayak. Dia pergi merdeka orang tu, dia duk sangka kata bila dia merdekakan orang tu boleh pahala. Dia duk nampak tu macam ada ayam. Sehingga apabila datang akan dia, tiada dapat akan dia satu. Maka saraf itu barang yang dilihat pada tengah hari, pada musim panas di padang, seperti ayam yang berombak-ombak. Padahal tiada apa-apa. Yang tu dia kata saraf tu. Yang ni amalan orang-orang kafir seperti sedekah, memerdekakan hamba, wakaf dan sebagainya. Dia sangka dalam dunia ada kebajikan. Seperti orang dahaga air, lihat dari jauh nampak ada air. Maka apabila dia mati, tiada dapat satu pun. Kerana syarat untuk dapat pahala ibadah itu ialah iman. Syarat dia mesti Islam, mesti beriman, baru boleh dapat pahala. Tidak Islam, tidak beriman, buat baiklah macam mana pun, Tuhan tak bagi pahala. Tuhan bagi kat mereka ni bukan pahala, bagi dalam bentuk kemudahan-kemudahan masa atas dunia. Mati kosong, tak ada apa. Ada jumpa keterangan-keterangan lain yang menyebutkan bahawa orang kafir yang dah buat baik apa semua ni, Tuhan bagi kat dia beberapa kemudahan tapi atas dunia aja. Di antaranya apa? Dia dihormati. Orang hormat kat dia. Tuhan bagi. Dihormati ni Tuhan bagi. Pasal apa? Orang kampung semua hormat kat dia. Walaupun dia bukan Islam, tapi dia tunjuk dia baik dengan kita. Orang hormat kat dia. Dia dapat itu atas dunia. Bahkan ada mengatakan bahawa dia dapat kemudahan waktu nak mati. Waktu nak mati Tuhan ringankan sikit sakit nak mati itu.
Pasal apa? Pasal mengenangkan kebaikan dia buat atas dunia. Tapi takat itu aja, pahala tak dapat juga. Firman Allah, wa wajadallahu indah, dan dapat ia akan Allah bukan pada saksinya tu, pada sisinya, indahu, sisi, apa betul tu? Dan dapat dia akan Allah pada sisinya. Fawaffahu hisabuh. Fawaffahu tu panjang tu. Fawaffahu hisabuh, maka sempurna dia akan dia hisabnya, yakni balasannya di dalam dunia saja. Tu dia abang dah. Atas dunia saja Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kebaikan yang dia buat di atas dunia ni. Tuhan bagi satu bentuk penghargaan atas kebaikan dia, tapi atas dunia saja. Yakni dengan sihat, atas dunia dia sihat. Yakni suka, atas dunia Tuhan bagi dia hidup seronok, suka. Ada keluarga, ada rumah, ada apa semua, ada serba sikit keperluan-keperluan atas dunia Tuhan bagi. Dan kaya, Tuhan bagi dia ada duit, kaya, boleh pergi melancong mata dunia, luar negeri dan sebagainya. Dan mudah keluar roh ini ada semua. Mudah keluar roh di antaranya kerana dia ni walaupun kafir tapi dia baik. Dia baik bagi derma, tolong orang, tak kira bangsa apa, agama apa, dia baik, dia tolong dan sebagainya. Sebagai menghargai kebaikan dia, Tuhan bagi kat dia. Tuhan bagi kesihatan, Tuhan bagi dia seronok suka, Tuhan bagi dia kaya, Tuhan bagi dia mudah waktu keluar roh dan sebagainya. Adapun akhirat tiada manfaat, bahkan pergi ia ke dalam neraka semata-mata. Akhirat itu tak ada apa, habis. Takat atas dunia Tuhan bagi ke dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu segera hisab balasannya. Tuhan kalau dia nak balas dandan, Tuhan boleh balas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, au kazulumatin fi bahrin lujjiyyin yaghshahu mawjun min fawqih, mawjun min fawqih sahabun zulumatun ba'daha fawqa ba'd. Ataupun seperti kelam zulmah pada tengah laut yang dalam. Ni Tuhan nak cerita pula tentang orang-orang yang tak dapat nur ilahi. Orang yang di atas dunia hidup tidak dapat petunjuk Tuhan. Maka hidup mereka ni seperti berada di dalam kelam, di dalam zulmah, gelap gelita pada tengah laut yang dalam. Nak umpamakan orang yang hidup atas dunia ni tak ada petunjuk Tuhan ni, umpama dia ni duduk tengah laut dalam. Tengok ke bawah pun air laut hitam gelap, tengok naik ke atas pun langit gelap gelemat sampai tak nampak apa. Menimpa akan dia ombak daripada atas. Sudahlah duduk tengah laut dalam, di bawah dia laut dalam, naik ke atas langit gelap, ombak pula kuat, ombak gulung dia duduk ada dalam ombak. Dan bisa tengok ombak dia naik tinggi, pokoknya bot dia duduk tengah gulung ombak tu. Ombak pula daripada atasnya ombak itu, atas pada ombak tu ada ombak lain lagi, 2-3 lapis ombak duduk atas perahu dia ni, duduk di atas bot dia ni. Nak umpamakan orang yang tidak dapat petunjuk Tuhan ni, dia duduk dalam gelap macam tu. Satu duduk tengah malam gelap, yang kedua duduk atas laut dalam, di bawah pun laut nampak gelap. Yang ketiga pula ombak pula lipat naik ke atas. Yang keempat mai lagi satu ombak naik ke atas, 2-3 lapis ombak ada atas dia. Dan awan zulmah kelam setengah atas setengah, dan di atas awan gelap gelemat macam nak hujan ribut. Yang ni amalan orang kafir dua bahagi. Satu seperti sarap yang dahulu itu disebut, yang kata orang kafir ni tak dapat pahala. Maka yang sarap itu tiada sama sekali. Sarap tadi ni duk nampak macam ada ayam, pipi tak ada. Nampak depan ada, pipi tak ada. Kira kesudahannya tak dapat apa. Dan yang zulumat itu cari tak jumpa. Yang kata zulumat ni duk tengah laut, keadaan malam gelap gelita, laut pun gelap, ombak tutup dia, mai ombak satu lagi tutup dia. Kalau orang nak cari dia pun tak jumpa, tak tahu dia duduk di mana. Dilindungi oleh zulmah laut dan zulmah ombak yang pertama, dan zulmah ombak yang kedua, dan zulmah awan yang hitam akan laut itu. Orang yang tak dapat petunjuk Tuhan ni tuan-tuan cari tak jumpa, hilang resak betul, tak tahu pergi ke mana.
Kita nak tolong dia, kita nak tarik dia, nak keluarkan dia daripada keadaan tak dapat petunjuk ni, tak tahu nak tarik ke mana. Kalau ada lah dalam masyarakat kita orang macam ni, kita sampai tak tahu nak buat apa kat dia. Jemaah pun tak pernah nampak main, apa pun tak ada. Agama ni tak nampak langsung pada dia. Kita pergi jumpa dia nak bercakap pun kita tak jumpa huruf nak mula bercakap dengan dia nak bercakap pasal apa. Kita nak bercakap pasal apa dengan dia ni. Nak mula tajuk pun tak tahu tajuk apa nak boleh sembang dengan dia. Kita mula tajuk pasal dia derian dulu. Cerita pasal tu dulu. Habis dengan derian tu. Tak boleh nak kena pergi belah agama ni. Tak boleh pergi. Pasal dia tak mau jalan tu. Kita saja nak buka mula cerita tu. Mula buka pasal cerita derian. Kata Allah pasal derian ramai. Orang dia pegang derian pakai batuk demam. Kita tu start macam tu. Lepas tu jadi tajuk derian sampai ke sudah. Kita nak kona tu, nak bawa dia nak pergi ke jalan agama tu, nak ceritai kadang-kadang tu tengok orang jual derian ni boleh duit bukan sikit. Tapi sayang mereka ni Tuhan bagi rezeki, tak mau nak ingat kat Tuhan. Kita masuk simpang tu, dia bawa cerita derian lagi. Dia tu bawa cerita tapi derian benih baik ni, dia kata mau duk ambil tang mana. Dia duk pergi jalan tu. Kita paut dia nak main kat ni, dia pergi balik jalan tu. Kita paut dia, kita pegang tangan dia, dia tepih kita, dia nak pergi jalan gelap tu juga. Allahu Akbar. Akhir-akhirnya cari tak jumpa dia ni. Tak tahu pergi mana dah, hilang dalam gelap begitu saja. Ni umpama orang tak dapat petunjuk Tuhan. Tak dapat petunjuk Tuhan. Mai bulan puasa dekat-dekat nak raya, qaryah duk carilah orang-orang susah nak tolong, nak bagi bantuan dan sebagainya. Nak bagi bantuan kat dia pun berasa mengkelan. Dengan masjid tak nak mai sembahyang jemaat pun tak. Nak pergi bagi bantuan kat dia pun berasa mengkelan. Tak bagi. Bila tak bagi dia mai komplain di masjid. Pasal apa yang aku tak dapat ni lah. Itulah baru dia main masjid. Main nak tanya pasal apa dia tak dapat bantuan. Dalam-dalam duk tanya tu orang bang nak sembahyang dia balik. Subhanallah. Faham tak? Tak dapat petunjuk Tuhan. Dia duduk dalam kegelapan yang sampai orang cari dia tak jumpa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, iza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Apabila keluar dia akan tangannya ketika itu, hampir tak nampak akan tangan dia sendiri. Punya gelapnya keadaan dia duduk hidup dia ni punya gelap, tak ada petunjuk, tak ada nur ilahi, tak ada cahaya daripada Allah ni. Gelap ni sampai peringkat apa? Bukan gelap tak nampak orang hak duduk, bukan setakat tu. Kalau dia sendiri angkat tangan pun, tangan dia pun dia tak nampak. Punya gelapnya keadaan hidup dia. Tuhan nak gambarkan orang ni kalau tak dapat hidayah Tuhan, gelap hidup dia ni. Gelap bukan setakat gelap orang duduk 4-5 elok ke depan tak nampak tak. Gelap kalau dia sendiri angkat tangan dia, dia tak nampak tangan dia. Punya gelapnya hidup dia. Ini perumpamaan ataupun kinayah kepada orang yang tak dapat petunjuk Tuhan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Dan barang siapa yang tidak jadi Allah baginya nur, Allah tak bagi hidayah kepada dia, maka tiada baginya daripada nur, maka dia tak dapat hidayah. Yakni siapa yang Allah Taala tidak hidayah dia, maka tidak dapat hidayah dia. Dalam Quran Tuhan kata, wa man yudlilillah fama lahu min had. Tuhan kata, wa man yudlilillah, barang siapa yang disesatkan depa ni oleh Allah, fama lahu min had, maka tidak ada baginya petunjuk Tuhan. Habis tu yang dalam Quran kita duk baca, dia kata khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah tutup hati dia, telinga, penglihatan, semua Tuhan tutup habis dah. Tak ada satu jalan petunjuk boleh masuk kat dia. Pasal apa Tuhan pergi tutup dia sampai macam tu? Tuhan tidak buat zalim ke dia, tapi dia memilih untuk jadi macam tu. Maka Tuhan takdirkan benda tu pada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, atau siapa yang Allah Ta'ala tiada jadi agama dan tiada jadi iman baginya, maka tiada agama dan tiada iman baginya. Tuhan kalau tak bagi dia ni dapat agama, dapat iman, hiduplah dia dagu lembu kerbau, lembu binatang begitu saja. Maka turun ayat ini kepada Uqbah bin Rabi'ah bin Umayyah. Ayat ni turun kepada dia ni, Uqbah bin Rabi'ah bin Umayyah.
adalah ia, yang ni Uqbah ni. Utbah, bukan Uqbah. Utbah. Adalah dia, yang ni Utbah ni jadi agama zaman jahiliah. Dia duk ikut agama zaman jahiliah. Maka tak kala datang Islam, kufur dia dengan Islam. Tak mau ikut. Dia duk ikut agama sesat dia. Sampailah pada masuk Islam mai kat dia, dia tak mau ikut. Dia tak mau ikut Islam ni, dia tetap dengan agama kufur dia. Firman Allah, alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru saffat. Maka tidakkah engkau lihat bahawa Allah Subhanahu wa taala mengucap tasbih baginya oleh mereka yang dalam 7 lapis langit dan bumi dan burung, hal membuka sayap mereka itu terbang antara langit dan bumi. Allah sebut dalam ayat tu, Allah kata alam tara, tidakkah kamu lihat annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Semua makhluk ada dalam muka bumi, atas langit apa, semua makhluk ni depa ada cara. Tuhan bagi dekat depa cara macam mana nak semayang, nak bertasbih kepada Allah. Pokok bertasbih kepada Allah. Pokok. Menatang-menatang bertasbih kepada Allah. Semua benda yang Tuhan buat dalam dunia ni, semua sekali bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan burung tu, di antara cara tasbihnya kepada Allah ialah apabila dia terbang, dia buka sayap, dia kuncup, dia buka, dia kuncup. Itu cara burung bertasbih kepada Allah. Tuhan kata dalam Quran macam tu. Burung tu bukan semata-mata terbang, tetapi dia duk buka sayap duk terbang tu, itu cara tasbih burung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Tiap-tiap satu makhluk itu telah ketahui Allah akan cara sembahyangnya dan cara tasbihnya. Tiap-tiap satu makhluk atas muka bumi ni, Tuhan dah bagi ilham kepada dia macam mana cara dia nak semayang, dia nak bertasbih kepada Tuhan. Sampai umpun-umpun hak orang duk mengaitkan tu, dia pun tahu bertasbih kepada Allah. Semua benda atas dunia ni Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dekat dia macam mana cara dia nak semayang, macam mana cara dia nak bertasbih kepada Allah. Wallahu alimun bima yaf'alun. Dan Allah Ta'ala Tuhan yang amat ketahui dengan barang yang mereka buat, sama ada taat ataupun maksiat. Tuhan tahu semua makhluk Tuhan ni, dia buat ni taat ataupun maksiat kepada Tuhan, Tuhan tahu. Kalau benda kecil buat pun Tuhan tahu, kita ni besar tuan. Kita ni besar, kita buat dosa Tuhan tahu. Kita buat dosa ni, kita tu ingat orang tak tahu, Tuhan tahu. Kan Sayyidina Umar Al-Khattab pernah test satu budak gembala kambing. Duk tengok dia ni, duk kerja bela kambing aja. Maknanya tahap pendidikan tak tinggi lah, duk kerja bela kambing je. Sayyidina Umar try tengok, test dia. Minta kambing daripada dia, tak bagi. Dia kata tak boleh, kambing ni bukan dia punya, hak tuan dia punya. Dia ambil upah bela kambing ni. Sayyidina Umar kata, kalau hang bagi kat aku, bukan ada siapa tak boleh. Dia kata, aku tak boleh bagi, aku pegang amanah ni, hak tuan aku punya, aku jaga benda. Sayyidina Umar kata, tak apalah, kalau tak boleh kambing pun bagi susu dia sudah kat aku. Tak boleh, dia kata, susu pun tak boleh, hak tuan aku punya. Susu, Sayyidina Umar kata, susu dia tak tahu. Kalau aku ambil kambing, sungguhlah dia tahu. Dia bilang-bilang kambing korang, susu dia tak tahu. Dia kata jangan, dia kata tuan aku tak tahu, Tuhan aku tahu. Dia kata, Sayyidina Umar kata okey. Test. Dia test. Dia dapati lulus ujian. Budak tak mengaji tinggi, tetapi dia faham agama dia sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Firman Allah, walillahi mulkus samawati wal ard. Dan bagi Allah Ta'ala milik 7 langit dan bumi. Segala khazanah tempat simpan rezeki dan hujan dan tumbuh-tumbuhan, semua hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua. Hak ada atas bumi, hak ada dalam perut bumi, hak semua hak Allah. Tuan-tuan, Saudi tu, yang kata Saudi tu, kan, hasil kajian yang dibuat, didapati dalam perut bumi dia tu, dalam perut bumi Saudi tu, ada simpanan minyak yang boleh bertahan selama 200 tahun lagi.
dalam keadaan Saudi mengeluarkan 100 juta tong sehari minyak jual. Kalau dia nak keluar banyak tu juga, tiap-tiap hari jual 100 juta tong, tiap-tiap hari jual 100 juta tong. Hak dua ada dalam perut bumi dia, hak tak korek lagi tu boleh tahan 200 tahun lagi. Subhanallah, Tuhan bagi kat dia kekayaan. Minyak tu pun hak Tuhan punya. Walaupun kajian manusia kata boleh tahan lagi 200 tahun lagi, Tuhan boleh bagi kering sama semalam. Pagi esok bukan kata hak tak korek lagi. Hak duk ada telaga minyak dah tu, pi bagi esok tak ada minyak. Tuhan boleh buat kalau Tuhan nak buat. Pasal apa? Pasal Tuhan bagi tahu, wallahu alimum bima yaf'alun. Tuhan tahu apa yang kamu buat. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Hak Allah semua. Hak ada di langit, di bumi, di semua tempat hak Allah semua. Bahkan manusia pun hak Allah punya. Begitu. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah jua tempat kembali di akhirat esok. Last sekali semua orang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan percaya tak esok di padang mahsyar beralih-beralih tengok George Bush ada sebelah kita. Atas dunia ni tak termimpi kita nak jumpa dia ni. Kan, tak termimpi nak jumpa George Bush ni. Di padang mahsyar esok tak mustahil kita jumpa dia. Tak mustahil. Boleh tengok lagu nak kenal dia ni. Aku biasa tengok dia ni tang mana ni. Kata perhati di atas bawah. Hosni Mubarak rupanya. Presiden Mesir. Dia ada sebelah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala dia kata, wa ilallahil masir. Lah sekali kepada Allah kamu semua balik. Berhimpun satu tempat. Yang kata mahsyar. Mahsyar makna dia tempat berhimpun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, alam tara anna Allah yuzdi sahaban summa yu'allifu bainahu summa yaj'aluhu jim tu titik summa yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yakhruju min khilalihi. Tiadakah engkau lihat bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menghalau ia akan awan. Menghalau maksud Tuhan yang menggerakkan awan. Yuzji, Tuhan yang menggerakkan awan. Kita nak tengok awan tu bergerak. Tuhan yang gerakkan dia. Kalau itu sebab Allah Subhanahu wa ta'ala kata manusia yang beriman ni, dia tengok semua benda ni. Dia tengok apa yang duk jadi keliling dia. Lah sekali dia mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua benda ni Tuhan yang buat. Tengok awan duk bergerak tu. Kau ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang menggerakkan awan. Kemudian menghimpun ia antaranya setengah kepada setengah dengan dijadikan ketui berpecah-pecah akan ketui yang satu. Awan hak tu bergerak tu Allah yang buat awan tu bergerak. Ia ja'aluhu rukaman. Allah jadikan awan tu duk bertindih-tindih. Awan hujan tu bergerak, hak balik sini pun bergerak dia sampai satu tempat dia berhenti, mai satu tempat berhenti jadi berat. Terus hujan turun. Tuhan atur benda tu. Tuhan atur benda tu. Awan hak gumpalan mula sampai berhenti satu. Mai hak gumpalan yang kedua mai berhenti satu. Mai yang ketiga, mai yang keempat dia duduk banyak berat selangkau turun hujan. Tuhan atur benda tu. Allah sebut dalam Quran, dia yang mengatur benda ni. Maka engkau lihat hujan tu keluar daripada celah-celah awan tu. Maka awan itu penyebab hujan yang boleh jadi biji halus-halus, penyebab tu. Maka awan itu penyebab berlakunya hujan yang boleh jadi biji halus-halus. Tiada turun ketui yang besar-besar. Tengok awan tu gumpai besar-besar. Dia tak turun merup awan tu. Dia turun dalam bentuk air hujan yang halus-halus. Tuhan buat benda tu. Tak pernah lagi air hujan turun seketui lagu tu. Tuan-tuan cuba kita berjalan di bawah. Orang duduk di atas tu pegang timba air turun atas kepala. Rasa apa mana? Ayam turun setimba, baru setimba turun kau kita kena kepala, terkejut pun sebab ayam demam sehari. Tu baru setimba ayam dia lepas turun sudah, dia turun awan segumpai tu turun ayam beruak sekali turun satu kumpulan manusia syahid.
Tapi Tuhan yang kata Allah Subhanahu Wa Taala dia tak buat lagu tu. Dia bagi berimpun awan, berimpun. Dia turun dalam bentuk halus-halus. Dia turun ayam tu dalam bentuk halus-halus. Kena tak cedera orang yang kena ni. Allah Subhanahu Wa Taala buat lagu tu. Bukan ada tapih pun. Tak nampak pun lepas awan main duk berimpun satu penapis lagu duk main. Tak ada penapis. Tapi dia boleh turun main lagu macam ayam hujan. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Kuasa. Firman Allah, wa yunazzilu minas samai min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu an man yasha. Dan turun dia, yakni hujan itu daripada langit, daripada gumpalan-gumpalan awan seperti bukit. Padanya, yakni pada hujan daripada sejuk. Maka mengena ia akan mereka yang dikehendaki dan memalingkan dia daripada mereka yang dikehendaki. Tentu dia tengok, Tuhan bagi tahu dah. Allah wa amai ni, awan-awan ni main bergumpal-gumpal macam bukit, nampak? Kemudiannya hujan ni turun di tempat yang Tuhan mahu. Dan Tuhan elak hujan daripada tempat yang Tuhan tak mahu. Jadi dengan ini kita faham bahawa tak timbul soal bomo alih hujan. Tak timbul. Yang mengalih hujan ni bukan bomo, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang mengalih hujan, bukan bomo. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri bagi tahu dia yang menurunkan hujan di tempat yang dia mahu, dia yang alih hujan daripada tempat yang dia mahu. Tuhan kata, macam mana kita pergi kata pergi panggil bomo alih hujan? Salah terang-terang dengan ayat Quran. Salah terang-terang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi orang dia kata apa? Kita ketiang, dia kata. Ketiang apa ni? Kerja Tuhan. Yang ni kerja Tuhan. Manusia tak boleh buat kerja ni sebab ni kerja Tuhan. Tuhan kata fayusibu bihi man yasha. Maka Tuhan akan timpakan hujan kepada siapa yang dia nak, wa yasrifuhu an man yasha. Dan Tuhan akan alih hujan tu daripada siapa yang dia nak. Tuhan punya kerja. Mana boleh manusia hidup tumpang pula kerja Tuhan buat? Tak boleh. Ni kerja Tuhan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada satu riwayat yang dhaif, saya pernah cerita dah dulu. Di antara kerja Tuhan ni bagi rezeki. Dan Tuhan bagi rezeki bukan dekat manusia, dekat semua sekali. Sampai ikan puyuh, ikan sepat benua, sampai ikan lohan, Tuhan yang bagi rezeki. Tuhan bagi rezeki kepada semua ni Tuhan yang bagi rezeki. Dalam satu riwayat yang dhaif cerita kata Nabi Sulaiman alaihi salam dia minta dekat Tuhan, dia kata ya Allah, dia kata oleh kerana Nabi Sulaiman ni Allah bagi kat dia keistimewaan cukup banyak, dia boleh kontrol semua dengan izin Allah. Dia boleh kontrol, dia boleh arah awan di sana sini, dia Nabi Sulaiman Allah saja bagi kat dia keistimewaan. Semua makhluk Allah, binatang di darat, di laut, semua dengar cakap dia, Allah bagi ke dia. Bahkan dalam Quran cerita tu yang Nabi Sulaiman alaihi salam nak supaya siapa di kalangan hamba boleh pindah istana Balqis ramai depan aku. Wa qala ifritun minal jin. Maka berkata jin yang bernama Ifrit, dia kata aku boleh buat mai istana Balqis tu mai depan kamu dalam keadaan serta-merta ni. Semua dengar cakap dia, Tuhan bagi kat dia keistimewaan tu. Nabi Sulaiman kata kat Tuhan, dia kata ya Allah, dia kata aku tak ingin nak bagi rezeki dekat makhluk ni. Tuhan kata tak boleh. Tuhan kata kalau aku bagi sekalipun kerja ni dekat kamu, kamu tak boleh buat kerana ni kerja aku. Tuhan kata minta nak cerai dia. Riwayat yang dhaif. Direngkahkan cerita, Tuhan kata tak apalah, tak daripada subuh pagi esok hang buat. Nabi Sulaiman pun dengan keistimewaan Tuhan bagi kat dia guna macam-macam. Kerah habis ni segala apa yang ada kat dia ni, suruh buat mai rezeki, bagi makan benda-benda hidupan yang ada atas darat dan sebagainya. Apa begitu begini ambil mai bagi makan. Ada lauk tak bagi. Sotong pun nak makan juga, ikan pun nak makan juga, udang pun nak makan juga, ketam pun nak makan juga, siput kemudi tak cerita lagi. Banyak lagi benda nak makanan ni. Duk atok atas darat ni saja pun tak teratok dah. No, ada lauk duk timbul mai makanan kami, mana rezeki kami tak dapat lagi hari ni.
Sampai akhirnya Nabi Sulaiman berlutut di depan Allah. Dia kata, ya Allah, ini kerja kamu, aku tak minta lah. Tuan-tuan, nak bagi makan anak 5 orang pun pada dah, peluk sampai kecil. Nak bagi makan anak 5 orang di rumah tu, pada dah. Anak nak makan sate, kita duk pujuk jangan makan. Boleh apa, tak ada dah duit nak pergi beli sate. Bulan ni lega sikit, bonus main sikit, apa semua lega sikit. Tu pun dia nak main raya pula. Mestak mesti pergi betul. Habis belanja raya apa semua, sekolah nak buka, duit nak beli baju sekolah dengan stukin tak ada apa dah. Tu baru nak jaga 5 orang 10 biji mata. Duk dalam rumah pun berasa sempit, menyawa tak lepas dah. Tuan-tuan boleh bayang ni, kita nak pergi makan sekampung ni. Tuan-tuan boleh bayang nak pergi makan satu Neri Kedah ni. Boleh bayang nak pergi makan satu Malaysia ni? Tak boleh. Allah saja boleh buat kerja ni. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu benda ni. Allah akan bagi pada siapa yang dia nak. Allah boleh alih daripada siapa yang dia nak. Yakadu sana barqihi yazhabu bil absar. Maka hampirlah cahaya sinaran yang mencemar dan yang memancar itu, yang mencemar dengan mata itu. Itu dia. Kilat ni. Barq mana dia kilat. Hampir-hampirlah cahaya kilat ni, pancaran cahaya kilat itu yazhabu bil absar, menyebabkan hilang pandangan mata. Sekali-sekali Tuhan bagi kilat, siap kata mata kita kelap. Itu baru cahaya kilat Tuhan hantar main. Belum lagi cahaya api neraka Tuhan. Belum lagi. Tuhan baru hantar cahaya kilat tu, dia flash main sekali tu aja kelam je mata. Kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, yuqallibullahu al-laila wan-nahar. Menukar Allah akan malam dan siang berganti-ganti. Tuhan jadikan malam siang ni kerja Tuhan. My time sekian-sekian gelap, my time sekian-sekian dia cerah. Tuhan buat semua benda ni. Inna fi zalika la'ibratan liulil absar. Bahawasanya pada yang demikian itu, yakni bertukar malam siang itu adalah ibarah, dalil bagi segala orang yang mempunyai mata hati. Ini adalah kekuasaan Allah Ta'ala dan keesaannya. Orang yang ada akal boleh fikir, dia tahu ni hak duk jadi semua ni tanda Tuhan berkuasa. Firman Allah, wallahu khalaqa kulla dabbah min ma'in. Dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang telah menjadi tiap-tiap binatang itu daripada air mani. Semua ni Tuhan start dengan air mani. Nama kata manusia, binatang, hak jenis boleh bergerak berjalan ni, semua Tuhan bagi jadi daripada air mani. Faminhum man yamshi ala batnih. Dan setengah daripada makhluk Tuhan buat ni, mereka berjalan atas perut. Seperti mana ular dan binatang yang melata. Ada sebahagiannya makhluk Tuhan bagi jadi jenis tu kisah ke atas perut ni. Wa minhum man yamshi ala rijlain. Dan setengah daripada makhluk ni yang berjalan di atas 2 kaki. Seperti manusia dan burung. Tuhan bagi berjalan guna 2 kaki. Begitu. Wa minhum man yamshi ala arba'. Dan setengah daripada mereka berjalan atas 4 kaki dan tangan. Tuhan bagi berjalan ala arba', dia kata. Seperti segala binatang-binatang dan sebagainya, banyak. Dia ada. Lembu, kerbau, kambing jalan atas 4 kaki. Yakhluqullahu ma yasha. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi barang yang dikehendaki atas berlainan rupa dan berlainan kaki tangan, gerak diam dan juga tabiat dan perbuatan ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan nak buat macam mana, Tuhan boleh buat. 2 kaki Tuhan boleh buat bagi berjalan, 4 kaki Tuhan boleh buat bagi berjalan. Berapa kaki Tuhan nak buat, Tuhan boleh buat labah-labah, dia buat bagi jadi 8 kaki. Dia buat lipat kaki punya jenuh jalan. Oh, dia tak botoh sama-sama kaki dia. La ilaha illallah. Tengok lipan berjalan tu, kaki mernyut. Bukan cakap banyak, mernyut kaki. Dia berjalan, dia tak botoh kaki dia. La ilaha illallah. Macam mana budak tu? Dia duduk teropong tengok lipan tu. Kata pelik sungguh, kaki punya banyak. Ada juga orang komplain tu pun, dia tengok apa yang dia buat banyak sangat, lemah. Dia kata buat dekat-dekat 10 sudah. Lah ikut juga Tuhan lah. Tuhan nak buat berapa pun. Tuhan buat banyak pun bukan dia tersepak kaki dia, biar kat dia lah. Tuhan nak buat macam mana, dia komplain buat apa. Tapi dah perangai jenis suka komplain ni. Tuhan buat amai hukum suruh potong tangan, dia komplain. Tuhan buat amai suruh sebat orang berzina, dia komplain.
Tuhan buat mai terus sebab orang yang minum arak dia komplain. Tuhan buat kaki lipan banyak pun dia komplain. Tak ada kerja lain. Ini yang kata manusia ni macam ni kerja dia. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Bahawasanya Allah Ta'ala atas tiap-tiap suatu amat berkuasa. Tuhan berkuasa nak buat apa-apa. Tuhan dia nak buat apa pun, itu kuasa dia, itu hak dia. Siapa pun tak boleh dia masuk campur apa Tuhan nak buat. Begitu. Laqad anzalna ayatin mubayyinat. Ilaika tu tak ada rendah. Laqad anzalna ayatin mubayyinat. Dan sungguh telah kami turun kepada engkau wahai Muhammad beberapa ayat yang nyata, iaitu Al-Quran. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah Ta'ala menghidayah dia akan mereka yang dikehendak pada jalan yang betul, yakni kepada agama Islam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menentukan kita ni nak jadi orang Islam ke tak ke dan sebagainya. Allah akan tentukan, tetapi berdasarkan ikhtiar yang dibuat oleh manusia sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lepas ini kita sambung wa yaquluna amanna billahi wa birrasul. Dan berkata mereka, yakni golongan munafik, amanna billahi wa birrasul, telah beriman kami dengan Allah dan dengan Rasul. Ini lepas ni dia nak cerita tentang sifat orang-orang munafik. Sifat orang-orang munafik. Yang kata orang munafik itu macam mana sifat dia, fi'il perangai dia macam mana, dan apakah akibat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan timpakan kepada orang munafik akan disebut dalam ayat yang berikutnya. Wallahu a'lam. Lagi 3-4 muka, 3 line kita akan masuk surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik silapkan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hasb illa al-insan illa alladhi. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.